Kadang-kadang ini yang membimbangkan. Hari ini ada laporan orang dapat jumpa 100 juta tapi pakai baju kot, pakai necktie. Si Najib sudah di penjara pakai kot, pakai necktie. Saya tidak ada kes, direman tapi pakai baju orange, dicaci, dihina. Bukan setakat itu dicaci, dihina, sampai saya dicaci menjadi pilang, PTI. Kamu ingat ucapan Hamzah Zainuddin dengan si Jeniston bertanding pilihan raya lalu, kami akan antar PTI pilang. Apa dong ingat saya ini pilang? Jom sama deh. Mantan penasihat Osbo. La haula wala quwata. Manakan Bajau ini jadi PTI. Bajau ialah merupakan penduduk yang kedua terbesar di Sabah. KDM penduduk yang terbesar di Sabah. Nombor 2 Bajau. Betul kan? Nombor 1 KDM. Nombor 2 Bajau. Masakan pula nombor 2 ini PTI. Tapi dipermudahkan untuk memecah belah rakyat Sabah, mereka gunakan PTI. Pasal KDM mudah untuk terpikat dengan ini pelarian, ini PTI, ini pilang. Menggunakan bangsa memecah kita. Maka dengan itu orang Sabah kena insaf dan sedar dan tahu, kena ada kesatuan dia. Pasal itu kita wujudkan parti warisan. Tujuannya apa? Satukan siapa timbal presiden, daerah lagi siapa naik presiden, daerah Siamun siapa naik presiden, Jaujan siapa naik presiden, Dr. Daud orang Brunei, Setiausaha Agung anak dusun Keningau, Datuk Loritoy, Datuk Ais, Munira, semuanya ini berbagai bangsa, berbagai kaum. Fauzia, anak Tunpuan Steven, Bengkoka, dia Penaja, Ketua Bahagian Mudat. Bayangkan, bukan kita gambarkan paling banyak majlis tinggi dalam parti warisan KDM. Bajau berapa orang saja kami majlis tinggi. Si Mudi, si Zidin, Joboy, si Joy, semua ini, semua seperti Bangsal ini. Markus Situn, kawan-kawan. Gagasan GRS diwujudkan oleh si Mahyudin. Waktu itu bersatu, tidak ada gagasan. Tapi oleh kerana mereka mau berkuasa, AJJ lahirkan gagasan parti macam mana? Sampai YB saya dibeli melompat. Berapa YB warisan? Hampir 9, 10 dah. Aku lupa sudah jumlahnya. Bayangkan keadaan kita. Dan politik ini satu gelanggang yang cukup penting bagi kita untuk pastikan supaya kita tahu dan sedar keadaan yang berlaku di bumi Sabah. Seperti yang saya katakan, warisan dilahirkan sebagai sebuah parti mempertahankan semua hak yang ada, tidak kira bangsa, tidak kira agama yang ada. Perjanjian 63 daripada 21 perkara yang kami bincang dengan Tun Mahathir, dengan Wan Azizah Timbalan Perdana Menteri, dengan Mahyudin Yassin, semuanya dibincang, diluluskan di kabinet, 17 diluluskan. Bukan musim Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, musim warisan berada dalam kerajaan waktu itu di Persekutuan. 17 perkara yang telah diluluskan. Bukan setakat itu, banyak perkara yang kita perjuangkan. Tidak ada pimpinan Islam moderat Muslim di dunia, sama ada di Pakistan, sama ada di Indonesia, sama ada di Filipina, sama ada di tanah Arab, yang menghormati orang Kristian tambah cuti Christmas
satu hari kecuali kerajaan warisan ini. Betul kan? Tidak ada di Singapura, tidak ada di Pulau Pinang, tidak ada di Pahang. Musim si Pairin kah? Musim si Congkakiat kah? Musim si Dompok kah Ketua Menteri? Tidak mereka lakukan. Tapi musim warisan kita timbangkan tambah satu hari cuti untuk kaum Kristian yang ada di bumi Sabah. Pasal apa? Saya orang Islam. Tidak berarti pudar keislaman saya. Tapi tujuan kita sebagai kerajaan ialah untuk menyatukan rakyat yang ada di Sabah ini. Touch the heart of all in this country. Bayangkan bagaimana kita touch the heart. Saya panggil mufti, saya panggil ustaz yang lain, runding. Berapa hari orang Islam cuti? Lebih dari 5 hari. Ada Maulid Rasul, ada hari puasa, ada hari haji, macam-macam cuti yang ada. Masakan kita tidak boleh tambah satu hari untuk keluarga Kristian kita di Sabah, pasal kita mau anak-anak mereka yang kerja di Kuala Lumpur, yang kerja di Singapura, yang kerja di luar Sabah boleh balik ke Sabah, boleh balik ke Keningau, boleh balik ke Papar untuk menengok nenek mama mereka. Family bonding yang ada, membina kekeluargaan. Dalam kita memimpin, jangan pecah keluarga itu. Itu pertimbangan kita. Ya, dalam kita memimpin umat, saya bantu sampai gereja di Pinampang 1 juta, di Tambunan berapa juta? 1 juta saya bagi depan tu Richard Melanjut. Di Keningau bina gereja, ada pemimpin Islam bantu. Seumpama itu, bukan saya ingat saya pasal lupa dengan agama saya, tapi saya Ketua Menteri Sabah, orang Sabah punya Ketua Menteri. Bukan hanya Islamnya, bukan hanya bajaunya, tapi rakyat Sabah keseluruhan makmum saya. Ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang Cina. Kita pikirkan semua bangsa, bila kau di depan menjadi imamnya, bawa dia sebaik mungkin, ya, itu kena dipegang dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih sekalian, maka penting bagi kita untuk pastikan supaya ikatan anggota pimpinan warisan di semua peringkat yang ada, kentalkan jiwa, penyatuan dia, perpaduan dia. Ananda Munira tadi, jangan pikir pasal calon. Kalau pikir calon, Setiausaha Agung ini sudah berapa kali pilihan raya, tidak pun jadi calon. Dari dulu berambut sampai tidak ada rambutnya si Lorito ini. Jangan pikirkan calon, minta boleh minta, lobby boleh lobby, tapi bila parti putuskan, yang penting bukan calon, yang penting kuasa untuk membolehkan ubah keadaan kehidupan orang Sabah. Bayangkan hari ini, pilihan raya tidak lama, besok lusa, bulan Oktober, bulan November, tidak lama. Setiap pilihan raya, apa dalam pemikiran rakyat kita? Saya harap lekat dalam jiwa pemikiran ubah kerajaan. Tapi terkadang itu bukan mau ubah kerajaan, mau ini. Kalau ada duit, ada undi. Tidak ada duit, tidak ada undi. Pasal itulah, bila kita hanya memikirkan duit, ada orang cakap cash is king. Kita kena ubah pemikiran kita selaku rakyat umat di bumi Sabah ini. Sabah ini rumah. Orang ada cakap rumah, jaga rumah. Rumahnya kaya, tapi penghuninya miskin. Negeri Sabah kaya, kaya dengan emas, hilang emasnya. Kaya dengan gas, dengan minyak, Petronas yang pegang. Kaya dengan kayu balak, kaya dengan tanah, tanahnya tidak tahu ke mana, mineral pun sudah dijual. Bayangkan keadaan kita di Sabah ini.
Mana masuk dalam pemikiran dan akal manusia, kewarasan dia, kalau negerinya kaya, sepatutnya rakyatnya juga kaya. Tapi di Sabah, negeri kaya dengan sumber, tapi rakyatnya miskin. Kemana? Pasal setiap pilihan raya, kita pilih orang yang mana banyak duit bagi kita duit. Bagi duit pilihan raya. Sudah dapat duit, yang YB dapat duit, melompat kalau tidak dapat jawatan, melompat kalau tidak dapat projek. Pasal apa? Pasal itulah penyakit dalam jiwa mereka, rasuah. Pasal dorang sudah belanja pilihan raya, mau balik pokok belanja itu. Berapa belanja? Satu pilihan raya 5 juta, satu pilihan raya 7 juta. Macam mana saya dapat balik ini duit ini? Itu yang terlibat kegiatan-kegiatan rasuah di satu tempat, kena mereka berpegang dengan amalan berpolitik untuk berkuasa, tapi mau duit dan projek yang ada. Saya berharap pilihan raya kali ini menjadi satu pengajaran, satu keinsapan kepada rakyat di Sabah. Enough is enough. Cukuplah. Kita rakyat Sabah, kita akan buat landscape politik di Sabah, di Malaysia. Ubahkan keadaan dia. Kita harus berpegang teguh strategic mind yang ada dalam pemikiran kita. We must have a strategic mind. Macam mana untuk mengubah pemikiran yang bijaksana bagi rakyat Sabah? Inilah pemimpin, inilah kerajaan yang mampu mentadbir rakyat Sabah sehingga rakyat Sabah tidak susah dan tidak kebuluran. Saya bimbang itu. Saya bimbang. Banyak petunjuk Tuhan. Apa petunjuk Tuhan? Sebelum pilihan raya sudah ada video berapa YB yang rasuah. Dulu ada 2 kes, sekarang tambahlah pula 1. Kenapa tambah-tambah ini? Kenapa tidak 9? Video ini tidak sama. Video yang mengambil, orang yang mengambil video, orang yang sama. Video yang mengambil itu video yang sama. Tapi bayangkan, selektif. Kemana enforcement of law in this country? Kita kena tegas. Kita kena teguh dalam kita bertindak. Kalau kita mau rakyat yakin percaya dengan kerajaan, dengan kita selaku pimpinan, we must enforce the law. Jangan kita tidak gunakan law yang ada, undang-undang yang ada, tapi bertempat, bermusim. Pakai kod dorang masuk, disiasat. Saya baju orange dari malam sampai pagi. Bangun jam 1 pagi disiasat. Bangun lagi jam 2 disiasat. Tidur di lantai tidak ada tilam. Mantan naik presiden waktu saya berucap di PWTC, hero BN, hero tidak lawan BN, ditinai, pindah. Kemana orang Sabah? Hadirin yang bermati sekalian, saya berharap berusaha kita, strategic mind yang ada pilihan raya pada kali ini membimbangkan saya. Keadaan yang berlaku di bumi Sabah, negeri yang kaya, rakyat yang miskin. Bagaimana 8 daerah yang termiskin di Malaysia terletak di Sabah, tidak terletak di Selangor, tidak terletak di Perlis, tidak terletak di Johor. Sabah kaya dengan minyak, dengan gas, tapi LNG-nya ada di Pengerang, di Johor. Satu tung minyak pun di Johor tidak ada itu. Tapi ada proses LNG yang ada. Di Sabah ini Kiki Manis, terminal bas, tempat singgah saja disebut terminal Petronas. Tidak ada proses LNG di situ, tidak ada proses gas di situ. Besok warisan jadi kerajaan, kita akan buat tung gas untuk rakyat Sabah sendiri. Kenapa tidak boleh? Sarawak boleh? Apa kita bukan Malaysia ke? Apa kita tidak punya minyak ke? Apa kita tidak punya gas ke? Kalau Sarawak boleh, kita juga boleh.
tapi ubah kerajaan. Kalau kerajaan yang masih ada hari ini 6. Siapa cakap 6? Hari ini pasal itu saya minta kepada rakyat di Kota Perlut. Munira sudah suarakan, pandanglah serius. Dunapa, usukan, Dunapa, Tempasu, Dunapa, lintasan, Dunapa, kedamaian yang ada. Boleh, tapi kita kena buat perubahan. Warisan bukan parti yang kaya raya. Boleh tabur duit berjuta dalam pilihan raya mau beli undi. Tapi tidak banyak duitnya, tapi akalnya bukan bodoh. Kita boleh mentadbir Sabah jauh baik daripada GRS, insya-Allah. Ya. Bukan tidak boleh. Tidak sampai kita memerintah 20 bulan saja. 20 bulan lebih. Apa yang kita lakukan? 2019 perjanjian 63, 2019 5% cukai sales tax saya letak dengan Petronas. Hari ini CIGG menerima hampir 3 bilion, 2 bilion daripada cukai Petronas. Bukan dia yang buat itu, warisan baitullah. Allahu Akbar. Mana pula ini? Kemana orang Sabah ini? Kadang-kadang ini yang kita melihat. Saya batalkan ekspor kayu balak. Pasal saya tidak mau kayu balak dijual ke China. Kita tidak mau kayu balak di Sabah ini dijual ke Jepun, dibuat kilang, jual ke Semenanjung, buat perabot. Lepas itu kita pilih perabot kayu kita. Kemana kita punya anak-anak ini dapat kerja? Kita jual kita punya minyak kelapa sawit ke Semenanjung. Bukan ada minyak kelapa sawit di banyak di Kuala Lumpur itu, tapi ada kilang di Petaling Jaya. Adakah kilang, ada kelapa sawit beribu ekar di Petaling Jaya? Buat minyak masak. Saya buat kesempatan melawat di Semenanjung itu. Bila saya nampak, saya beritahu dari mana kamu dapat minyak ini? Dari Sabah, Datuk Seri. Pasal itu bila kita jadi kerajaan, initiate satu minyak masak Sabah sekarang ini keluarkan di Tawau. Nama minyak masaknya Best. Kalau kamu nampak minyak masak di supermarket, itu orang Sabah punya kilang itu. Best nama dia. Buat satu di Sandakan Standard, buat satu di Keningau Onsoy. Tapi rupa-rupanya Standard dengan Onsoy tidak Onsoy. Pasal apa? Tidak jadi. Pasal hilang kerajaan kita. Dibeli wain saya. Macam mana pula tidak dibeli? Keluar dalam kes mineral. Oh, kami dapat perjanjian kena bawa ini sain ini mineral, ini tanah sana tanah sini, projek sana projek sini. Terus dong dijanjikan itu yang melompat. Dulu baju putih, sekarang baju merah, gagasan. Kemana umat ini? Itu yang saya nyatakan. Tidak sampai satu penggang warisan jadi kerajaan. Ada kamu nampak kes warisan rasuah di file sekarang? Satu batang kayu balak saya tidak ambil. 1 ekar tanah pun 1 inci saya tidak ambil. Kalau ada tanah kita beli, tapi kita tidak ambil hak rakyat. Saya bagi tanah dengan orang dusun di Tambunan 480 geran tanah. Di Keningau 280. 400 geran tanah saya bagi di Nabawan untuk keluarga buruh di situ. Si Jeffrey sudah jadi timbalan ketua menteri 5 tahun. Ada kamu dengar bagi geran tanah di Tambunan 480 geran? Tidak ada ini. Yang ada di sana itu jalan berlubang. Bayangkan keadaan yang berlaku pada hari ini. Masa kita banyak, saya perjuangkan, pertahankan. Pasal bila kita meletakkan 5% cukai, itu yang Petronas tidak senang hati, itu yang Mahathir tidak senang hati. Saya memerintah Sabah, saya kira siapa yang tidak senang hati, asalkan rakyat Sabah yang senang hati.
We govern the state. We are not trying to please outside people. We want to please our people in Sabah so they have a better life. They have a better future. Ini penting kepada kita untuk mentadbir ini. Pasal itu penting saya nyatakan dalam perjuangan parti warisan jelas ke arah mana kita nak bawa untuk membuat perubahan, bukan hanya downstreamnya, projek-projek kilang-kilang hilirannya. Karena saya semalam di Sipitang, bila saya di Sipitang, di Sindumit, 5 keluarga terbesar orang Kedayan berkumpul di situ, di Sindumit. Orang Kedayan. Tadi pagi baru saya jumpa dengan orang Kedayan, Datuk Ramli Dua, datang pergi rumah. Mereka menyuarakan masa warisan jadi kerajaan, SFI Sabah Forest Industry 700,000 ekar tanah yang ditanam dengan akasia, kayu yang paling bermutu tinggi di dunia. Hampir 400,000 ekar di Sipitang itu ditanam full dengan kayu akasia yang boleh buat tisu, yang boleh buat kertas. Saya runding dengan pelabur dari China pasal SFI sudah dijual. SFI bukan milik Sabah, sudah dalam bankrupt. Bagaimana dijual? Dari PBS, dari UMNO. Sabah waktu kita kerajaan warisan mau selamatkan SFI. Saya panggil pelabur, kau bayar utang SFI 3 bilion. Kau bayar, ada kontraktor yang belum dibayar hampir 2 bilion. Lepas itu saya beritahu dengan dia, ada kuasa ketua menteri, tidak satu kayu balak boleh dipotong di situ kalau tidak disign. 2 golden shares. Saya beritahu tambah, ini saham 30%, kau ambil 70%, tapi bayar kerana ini bukan lagi milik Sabah. Waktu warisan kerajaan, kilang SFI sampai tumbuh rumput di kilangnya di atas. Tapi saya bagi gaji dengan 2,000 lebih anak-anak di Sipitang. Di situ tidak ditamatkan. Saya beritahu dengan mereka, kamu duduk di rumah. Hari ini sudah dihalau dari rumah-rumah. Hari ini ada yang ada gaji, ada yang tidak ada gaji. Ini rakyat Sabah. Macam mana kita jaga rumah kita? Rupanya ada slogan, kita jaga rumah kita, penduduknya miskin. Rumahnya jaga, tapi orangnya miskin, tidak punya kerja. Anak-anak kita terpaksa kerja sampai ke Semenanjung. InsyaAllah besok kita jadi kerajaan, we go downstream. Salah satu pendekatan untuk membasmi kemiskinan, jangan kita bagi cash. Kalau kau bagi cash macam dulu saya nasihatkan si Najib, jangan bagi BRIM. Kau bagi BRIM 1,000 2 kali saja 1 tahun, kau dapat 2,000, tapi 2 kali. Tapi kalau ada kilang, dia dapat 1,000 tiap-tiap bulan, 12 bulan, 12 kali dia dapat. Mana bagus, 12 kali ataupun 2 kali? Itu lagi tetap pendapatan dia. Kalau kita buat kilang, buat tisu, buat tepung, buat tayar kereta, buat kilang berbagai mineral water yang ada, pastikan besok ada kerja, orang kampung kita ada duit. Bila ada duit, barang yang kita keluarkan di Sabah, kita tidak beli dari Kuala Lumpur, cost of living tidak tinggi. Pasal kita keluarkan barangan di Sabah untuk rakyat Sabah. Tapi kalau kita beli dari Kuala Lumpur, tisu paper kita beli dari KL. Barang-barang beg-beg tangan kamu itu, beg yang dibeli, kadang-kadang ada beg yang dibeli daripada Kuala Lumpur, ada kasut dibeli daripada Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur boleh buat slipper, masakan kita di Sabah tidak boleh buat slipper? Ada getah kita? Bukan tidak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap pilihan raya kali ini orang Sabah kena berfikir apa yang kita mahukan. Tukar kerajaan. Pasal apa? Kerajaan ini bukan hanya bergelut dengan rasuah. Pasal itu saya katakan GRS bukan gabungan rakyat Sabah, gabungan rasuah Sabah. Dari tanah hilang
dari kayu akasia hilang, kemana hak kita? Kita sudah putuskan 2019 hak gas di Sabah, hak gas di Sarawak. Orang Sarawak sudah buat di Bintulu, sudah buat tung gas mereka. Kenapa kita di Sabah belum buat ini? Keputusan 2019 dalam kabinet itu. Dan bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan yang masih sekalian, saya ambil kesempatan Ananda Munira, jarang saya datang walaupun ini AGM, untuk jelaskan beberapa isu yang penting pilihan raya kali ini. Rakyat Sabah berfikir, jangan fikirkan semata-mata kita tahu kita perlu duit. Dorang bagi kamu 1.000, kita perlu duit itu. Tapi dorang bagi kau 1.000, besok dorang ambil 100 juta itu. Hilang itu. Kemana duitnya? Ini yang kadang-kadang pilihlah pimpinan yang kita katakan jangan rasuah. Takdir negeri Sabah sebaik mungkin untuk kita bagi rakyat kita di Sabah ini banyak manfaatnya. Saya bagi pinjam Asia 300 juta. Saya letak syarat dengan Tony Penangis. Nanti anak-anak kita jadi pilot, jadi pilot, jadi stewardess, jadi steward, engineer, bawa pelancong dari China ke Sabah, bawa pelancong dari Korea ke Sabah, bawa pelancong daripada Jepun, daripada Indonesia, Australia, New Zealand ke Sabah. Jangan stop di KLIA. Direct dari China ke KK, direct dari China ke Sendakan, dari China ke Tawau. Dorang makan sayur itu. Dorang makan kelapa muda itu. Dari mana kelapa muda? Dari Kota Pulut, dari Kota Marudu itu. Lagi mulia kita jadi pemimpin, bukan rasuah kita bagi pinjam, tapi saya mau rakyat saya ada duit mereka, ada kerja, menjadi pilot, menjadi stewardess, menjadi steward, engineer yang ada. Itu langkah yang kita lakukan. Kita bagi lesen dengan satu hotel, pemiliknya si Kelau, tauke yang besar, Haksing di dunia, pembekal misi di China paling besar. Dia jumpa saya pergi bijen. Datuk Seri, saya punya tanah ada di Kota Kinabalu. Saya mau buat hotel. 1 minggu saya bagi kelulusan. Saya bagi tahu dengan dia, saya bagi kelulusan dalam 1 minggu bina hotel ini. Dan saya mau anak-anak Sabah kerja. Yang sekarang ini, hotel ini namanya Hyatt Centric Hotel di Kota Kinabalu ini. Di depan pelabuhan itu ada Hyatt di situ, yang depan pelabuhan, yang kerja di situ ada anak daripada Kota Bundu, reception, assistant manager, kerani di situ. Pasal apa? Tujuan kita memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak bangsa kita. Jadi parti warisan ini cukup penting kepada kita untuk pastikan kita boleh membuat perubahan untuk masa depan rakyat Sabah ini. Hadirin yang berhormat sekalian, saya juga berharap agar perubahan kerajaan yang ada dapat kita realisasikan. Harapan YB Munira, ya, kena kita mahukan anak-anak muda yang ada dalam kepimpinan kita. Mungkin saya yang paling muda sekali, hampir 70 tahun umur saya. Tapi membimbing si Daryl masih muda lagi, si Aziz masih muda lagi, Munira masih muda lagi, Jun Wong semuanya masih muda. Tidak sampai pun 60 tahun umur mereka ini. Kita ini sudah 70 tahun. Ya. Tapi tujuan kita ialah untuk membimbing pelapis-pelapis yang akan datang. Kita akan susun besok nanti, kita akan susun sebaik mungkin generasi pelapis. Tapi generasi pelapis jangan pula nanti nampak saja muda tapi melompat. Ini yang nampak muda tapi rasuah. Yang penting jangan gaduh. Siapa parti letak menjadi calon, saya harap di Kota Belud ini undilah Parti Warisan Sabah. Kita 6 tahun
Hampir 6 tahun jadi pembangkang ini, bukan senang ini. Dulu Berjaya kalah saja, Bangunan Berjaya jual. Dulu ASNO kalah saja, terus Tun Mustafa pergi London, 10 tahun dia di London. PBS kalah, si Pairin terus pensiun, retire dia. Tapi kita mampu bertahan walaupun tidak punya keupayaan dari segi keuangan, tapi kita mempunyai keupayaan dari segi jiwa semangat yang ketat. Ya, dari pagi sampai ke malam kita kerja pastikan supaya kita mampu membuat perubahan yang ada di Sabah. Dan saya berharap rakyat Sabah tolak pimpinan-pimpinan yang merosakkan kita di Sabah, perpecahan umat, kaumnya, agamanya, menerusi parti yang ada. Yang merosakkan kita di Sabah, rasuah yang ada ini. Dan pimpinan-pimpinan yang ada ini. Kalau saya sebut satu persatu, kamu kenal semuanya. Sisanya dahulu dibuang. Bukan jadi YB usulkan dia Kota Belud. Saya naik presiden. Saya beritahu dengan Najib, letak si Saleh di situ disukan. Dibuang tidak punya kerja. Saya letak si Saleh menjadi pengurusi keratangan kebudayaan di Kuala Lumpur. Rai Ismail dibuang jadi Menteri Pertanian. Saya letak dia menjadi pengurusi Rizda Holding. Gaji 10.000 di Kuala Lumpur. Satu rumah di Ampang, satu kereta di Ampang. Bukan kita tidak tolong. Pandikar saya bersuara di kabinet. Pala lantik dia menjadi speaker Dewan Rakyat. Siapa yang bersuara? Jomo Sama inilah yang bersuara ini. Pasal apa kita pecah-pecah? Jangan berpecah. Saya nasihatkan Pandikar, bubarkan ASNO. Kau mau bertanding, saya bagi kursi. Dia minta 5 kursi. Saya tidak mau bagi. Bubar ASNO. Tun Mustafa hidup. Tidak dikasih hidupnya ASNO, dikasih mati. Dahulu saya marah dengan anak Tun Mustafa, namanya Datuk Abdul Hamid Arwah. Kenapa kamu bubar ASNO? Dahulu di usia. Saya punya bapak Tun Sakaran bilang, "Tuh jangan kau marah anak Tun Mustafa." Aku bilang, "Pak, salah ini. Besok kamu mau jadi calon, yang kamu tunggu watika daripada Kuala Lumpur itu UMNO." Tidak salah cakap saya. Saya letak jawatan, 3 bulan saya bayar gaji saya pegawai kerajaan, masuk dalam UMNO daripada pemuda cawangan bahagian, lepas itu menjadi exco pemuda, lepas itu menjadi majlis tinggi, lepas itu menjadi naib presiden, sampai di atas. Paling tinggi orang Sabah dapat naib presiden. Bukan Tun Mustafa, bukan Tun Sakaran, bukan Musa Aman, bukan Nusu Suka, bukan Eli Jeffrey, presiden warisan. Tapi bila saya bersuara, lantang saya bersuara, 1MDB bersuara saya, dibuang, dipecat saya. Pasal apa? Saya maklumkan jangan. Hutang negara akan meningkat, rakyat akan susah. Oh, bodoh dan sepi. Kenapa dia lawan Presiden UMNO dan Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan yang masih sekalian, kita kena sedar dan tahu. Kalau ianya benar, benar. Kalau ianya tidak benar, tidak benar. Malahan adik saya sendiri Datuk Yusuf, kekuatan UMNO diladap, saya tumbangkan itu. Bukan saya tidak sayang, saya memberi masa untuk dia menjadi YB. Lepas itu saya cemak, sudah punya jadi YB, saya letak dia jadi YB dan Datuk MP di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan oleh kerana kita memikirkan adik saya, bapak saya Tun Sakaran, saya pikirkan jamaah rakyat Sabah 3.9 juta yang memerlukan bantuan daripada kita. Kalau kita mau jawatan sudah lama ini. Federal, dia dengar. Saya ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Kita bukan nafsu Kinabalu ini. Mana ada nafsu Kinabalu? Nafsu Kinabalu tentu nafsu paling tinggi timbalan Perdana Menteri. Tapi buat apa saya mau terima timbalan Perdana Menteri? Warisan hanya ada 8 MP saja. Kalau ini sebenarnya 165 MP yang ada. Boleh saya cakap? Boleh saya bergerak? Orang majoriti kita 8 saja. Pasal itu kita minta kebulatan pilihan raya kali ini, pastikan 73 kursi yang ada di Sabah bagi dengan warisan. Tolak UMNO.
Tolak Pakatan Harapan. Tolak Bersatu. Boleh. Masa kan tidak boleh tolak? Ini tangan ini bukan tangan si Anwar Ibrahim. Ini tangan ini bukan tangan si Anwar Ibrahim. Ini tangan bukan tangan Dan Aziza. Ini tangan orang Sabah. Ini tangan yang menentukan siapa